Maqbul ini lafaz ta'dil yang rendah, boleh diterima lah. Tidaklah kata tinggi sangat kedudukannya. Lepas tu Sa'id bin Abi Sa'id Al-Maqburi. Sa'id ini dia cerita daripada ayah dia Abu Sa'id. Nama ayah dia Kaisan Al-Maqburi Al-Madani. Dia di maula Syarik. Waqidi berkata dia ni thiqah, kathir al-hadis, banyak meriwayatkan hadis. Matinya pada tahun 100 Hijrah. Kalau kita tengok dalam kitab-kitab rijal ni, kadang-kadang dia sebut belaka orang-orang tidak diterima oleh ulama-ulama macam Waqidi tu pun dia sebut juga. Padahal dia ni orang tak pakai dia ni, Waqidi ni. Orang tak pakai, ulama-ulama tolak dia. Jadi kalau kita nak buat hujah setiap ulama sebut Waqidi kata gini, menunjukkan nak pakai hak dia, dah. Cuma ada dia sebut, masuklah dalam sejarah gitu. Sesoalnya kita nak pakai hak dia pula sini. Dah, tidak gitu maksud. Begitu juga hak lain-lain. Kalau kita tengok dalam kitab hadis ni, dalam kitab rijal, seseorang tu pendapat dia diambil berhubung dengan seseorang yang lain. Tidak bermakna ulama menganggap dia tu muktabar, kita boleh pakai dia. Tidak mesti begitu. Tak mesti begitu. Ibrahim Al-Harbi berkata dia ni kaji turun dalam kubur. Kaji turun dalam kubur waktu orang matilah. Sebab itulah dipanggil Al-Maqburi. Ada juga ulama yang mengatakan Umar menugaskan dia gali kubur. Sebab itulah orang panggil Al-Maqburi. Gelar dia. Dia ni Al-Maqburi. Nu'aim Al-Mujmir. Sebab dia suruh pasal ukub. Sayyidina Umar suruh pasal ukub lah. Suruh mewangikan, untuk mewangikan masjid. Tetapi ini pendapat saja, pendapat saja yang tidak kuat. Sebab apa? Sebab Nu'aim Al-Mujmir ini dia tak ada dengan Sayyidina Umar, tak ada. Tak apalah. Abu Rafi' maula Nabi SAW. Bila kata maula ni dalam kita hadis ni, kita faham selalu dah lah, iaitu seorang yang dibebaskan oleh orang lain, asal dia hamba dan dibebaskan. Kalau maula Nabi SAW, maksudnya asal dia tu hamba kepada Nabi SAW, lepas tu Nabi memerdekakan dia. Itu maula Nabi. Begitu juga kalau orang lain, begitu juga. Abu Rafi' ni dia maula Nabi SAW. Dia lalu dekat Hasan bin Ali, yang ni cucu Nabi SAW. Ketika dia sedang bersembahyang sambil berdiri, dan dia telah gharaza, telah melipat dhafrah, rambut dia yang panjang itu, dan memasukkan hujung rambut dia tu ke belakang tengkuk dia, lipat. Tapi kita kata kalau lipat itu boleh jatuh, boleh jadi ada satu bentuk lipatan yang menyebabkan tidak jatuh. Itu satu makna. Lepas tu hak tadi lah yang kita sebut dah tadi, boleh jadi dengan makna sanggul, boleh jadi dengan makna jalin, boleh jadi belakang. Abu Rafi' pun buka rambut, buka. Jadi hak munasabahnya di sini, aqis ini, iaitu menyanggul ataupun menyimpul, menjalin rambut. Dia buka. Hasan pun berpaling dengan marah. Yang ni dalam semaya dia tu lah, nampaklah cara orang nak marah tu, paling. Jadi paling muka saja, tidak paling tu dada ni tak apa, dia paling nampak macam nak marah lah. Abu Rafi' pun kata terus bersemaya, tak usah marah lah, terus bersemaya, tak usah marah lah. Kerana aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, itu yang di rambut yang dijalin ataupun yang dilipat ataupun yang disanggul dalam sembahyang itu,
adalah bahagian syaitan, habuan syaitan. Boleh ke syaitan juga cara lagi. Maksud beliau ialah tempat duduk syaitan. Yang ni tempat simpul rambut dia tu adalah tempat duduk syaitan. Gitu tadi. Tersunduk marah lah. Tu maya tu. Tersunduk marah. Dia pun buka. Apa? Ini pun ada kalau kita tengok sekarang ni kan ada orang muda lah biasanya, budak-budak rambut panjang. Bila dia nak pergi sembahyang kan, dia ikat. Dia dengan getah ke dengan apa ke, dia ikat. Itu tak kena. Sebenarnya kalau rambut panjang, apabila bersembahyang tak perlu ikat. Bahkan dilarang ikat. Ikat kau sanggup ke, pintal ke, jalin ke, kita kata tak boleh lah. Hak moleknya lepas. Lepas. Sebab apa? Sebab rambut tu dia nak sujud juga. Hak mana nak jatuh tu biar jatuh. Hak mana nak jatuh, rambut apa yang mana nak jatuh biar dia jatuh. Artinya dia nak sujud juga. Itu dalam hadis yang lain lah Nabi SAW kata gitu. Jadi segala-galanya semua anggota dia nak sujud, rambut tu begitu juga, nak sujud juga. Ini menunjukkan bahawa ikat ataupun lain-lain cara lagi tu tak boleh. Boleh bahagian syaitan. Pasal apa? Pasal apa yang kata boleh ke syaitan tu? Pasal kita tidak mengikut sunnah lah, tidak mengikut kehendak Nabi SAW. Boleh syaitan selalu. Kita duduk berasa dengan cara lagu tu molek, lebih kemah. Tidak gitu. Tidak nak gitu. Lepas tu molek. Daripada sini juga setengah-setengah ulama mengatakan tak pakai kepiak tu, sokok tu lebih molek dalam sembahyang. Sebab apa? Kalau pakai dia semacam menyekat juga. Semacam sekat juga, macam ikat juga. Rambut tu tak boleh jatuh. Dia faham daripada sini. Tetapi kita nak kata tak molek tu dengan arti makruh ke apa, tak boleh. Sebab apa? Sebab Nabi SAW selalu sembahyang pakai serban. Tu ada. Jadi kita nak kata sampai ke peringkat makruh tu tak boleh. Cuma kalau sebagai satu pendapat, nak kata berdasarkan hadis ini molek, oleh kerana pakai kepiah sana itu dia menyekat, bolehlah dari segi pendapat gitu, istinbat daripada hadis ini. Tapi kalau nak kata hak pakai kepiah tu tak molek, jadi makruh ke, tak boleh nak kata lagi. Bahkan hak pakai kepiah ataupun pakai serban itu juga termasuk dalam sunnah, boleh juga. Jadi maknanya kesimpulannya pada anaknya ni, nak pakai ke tak pakai serupa. Bukan satu perkara yang mesti. Bukan satu perkara yang mesti hak kata lebih baik. Tidak. Tidak gitu. Sebabnya hak ni jelas ni mana dia rambut ni rambut panjang, lepas tu dia tidak pakai gapa-gapa. Mana kalau lepas rambut dia tak akan terlepas. Di sini. Waktu banyak lagi dalam riwayat-riwayat yang lain, Nabi SAW sendiri pun banyak kali juga sembahyang dia tidak pakai kepiah, tak pakai serban. Hak pakai pun ada juga. Kedua-duanya boleh. Kedua-duanya boleh. Jadi kita tak boleh pandang orang hak tak pakai tu sebagai satu kekurangan, tak boleh. Dan orang hak pakai tu pun kita tak boleh juga kata dia buat benda tak molek, tak boleh. Bahkan kedua-duanya boleh. Tak jadi masalah. Setakat hak ni kalau kepiak ataupun serban. Adapun ikat rambut orang panjang, itu tak boleh. Hak tu semua kata tak boleh, tak molek hak tu. Kalau ikat tak sah ke sembahyang? Sah. Sembahyang tu sah. Cuma habuan syaitan tu ada, tak molek. Kalau ikat ataupun sanggul ataupun jalin ke rambut tu tak molek. Hak moleknya buka. Kalau pakai kepiah pun rambut ni buka, jangan ikat. Kalau tak pakai pun lagu tu juga. Cuma kena ingatlah, jangan sampai rambut itu menudung habis dahi itu. Jangan sampai lagu tu. Ataupun kalau orang tu rambut dia tu memang rambut tu jatuh ke sini, jatuh ke dahi ni, dan rambut dia tebal jatuh ke dahi ni,